واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pelajaran kita daripada ayat 64 hingga 67, meneruskan kesinambungan bagi blok pertama ayat 63, 62 dan 63 pada halaman yang ke-10 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Safas ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Setiap hari kena tanya khabar ni, yang penting pasal kita nak pastikan bahawa syukur betul Ustaz ya, peluang kita bersama dengan Al-Quran, dan ingin bertanya khabar juga pada kumpulan istiqamah kita. Istiqamah kita semua. Apa khabar semua? Kabare. Masya-Allah ya. Kabare. Bahasa ni Jawa. Masya-Allah ya. Jadi alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT pada tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, di Facebook, di YouTube. Terus kita maklumkan kepada ahli keluarga untuk kita share, maklumkan kepada mereka My Quran Time 2.0 sudah pun bersiaran sejak 14 Disember dan ianya akan berterusan insya-Allah lebih daripada 2000 episod untuk sama-sama kita melihat satu persatu ayat-ayat dalam Al-Quran sebagai tanda kita ini mengambil khudhu ma atainakum biquwwah, sebagaimana kita belajar semalam dalam ayat yang ke-63. Kita mulakan majlis kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita perhatikan apakah sinopsis ringkasan bagi 4 ayat 64, 65, 66 dan 67. Ayat 64 kita melihat kepada akibat orang yang berpaling daripada perjanjian daripada Allah SWT. Kesinambungan daripada semalam apabila diminta untuk memegang ataupun berpegang teguh kepada Taurat, kepada kitab, bagaimana respon daripada Bani Israel. Diikuti pada ayat 65 hingga 66 larangan pada hari Sabtu dan pengajaran untuk manusia akan datang. Ini adalah babak seterusnya yang diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diambil pelajaran oleh orang-orang Yahudi dan juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat 67 dialog Nabi Musa dan Bani Israel tentang penyembelihan lembu. Mengapa sembelih lembu? Apa kaitannya dengan peristiwa suatu masa dahulu? Kita sama-sama baca ayat 64 hingga 67 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali, bertemu lagi dalam muka surat yang ke-10 di bahagian yang kedua halaman yang ke-10 dalam episod kita pada hari ini. Jadi kita nak baca permulaan ini tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, ayat yang ke-64, 65 dan hingga 66 sampai saya. 67 panjang sikit hari ni, 64, 65, 66, 67, subhanallah. Dan kita nak cuba baca dengan bacaan murattal Hijaz. Kita nak baca dengan Hijaz. Ingat tak pembayang ataupun nasyid yang kadang-kadang kita baca dengan taranum Hijaz, Safas kan? Rattilu ayal kitabil manzili. Satu je lah.
Kita nak dapat angin dia je. Ananan. Kalau macam azan pun selalu juga Safas dengan Taranum Hijaz. Hayya 'alas salah. Oh, dia kata Hijaz tu. Betul, Hijaz. Jadi itulah antara alunan dia yang kita nak cuba terapkan dalam bacaan kita insya-Allah taala. Mari kita cuba ayat 64, 65, 66, 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-64 hingga 67. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi yang memimpin bacaan sebentar tadi bersama tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini. Kita menyambung kepada apa yang telah pun diingatkan pada ayat 63 semalam, iaitu peristiwa Allah mengangkat kepada Gunung Tur ya sebagai satu ancaman kepada orang-orang Bani Israel ini untuk mengambil perjanjian mereka, perjanjian dalam Taurat itu dengan biquwah, dengan bersungguh-sungguh dan perlu diingatkan. Diingatkan ini maksudnya ialah kena belajar dan ingatkan selalu dalam diri ya, zikir Ustaz ya. Bila orang cakap zikir itu adalah untuk kita ingat apa yang dinyatakan oleh ayat-ayat Allah dan juga ingatkan kepada orang lain. Ya, jadi bila bercakap tentang mengingat, zikir ini ialah satu di mulut, tapi ia juga mestilah berkaitan dengan hati kita. Perlu konsisten, maka itu adalah formula untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila Allah sudah memberikan peringatan ini, ya, apakah respon daripada Bani Israel? Allah nyatakan pada ayat 64, "Thumma tawallaitum." Ya, selepas beberapa masa mereka ni berpaling Ustaz. Mereka ni dah diingatkan, sila pegang kuat-kuat Taurat ini, kalau kita ini pegang kuat-kuat Al-Quran, dah diingatkan. Lepas cikgu dah pergi sekejap dia tu, dia berpaling. Tawallaitum min ba'di dzalik. Selepas
Zalik itu selepas peristiwa Allah memberi ancaman kepada Bani Israel, sila pegang kuat-kuat kepada kitab Taurat itu agar kamu bertakwa, agar kamu ini terhalang daripada azab-azab yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mereka buat begitu, sepatutnya Allah memang boleh mendenda, menghukum mereka, tapi Allah nyatakan di situ falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Jika bukan kerana dua perkara, satu fadlullah, iaitu satu kelebihan ataupun kurniaan daripada Allah, dan juga kasih sayang daripada Allah. Jika tak adalah dua perkara ini, maka kamu semua akan menjadi orang yang amat rugi. Satu ruginya ialah Bani Israel pada zaman Nabi Musa, kalau tak adalah fadal daripada Allah. Apa fadal daripada Allah? Allah bagi wahyu Taurat. Allah beri Nabi Musa diutus di tengah-tengah mereka. Allah beri apa lagi? Berikan keampunan untuk mereka. Itu adalah fadal daripada Allah SWT. Maka sebenarnya mereka ini memang tidak ada chance, tidak ada peluang untuk teruskan kehidupan. Mereka itu akan jadi orang yang diazab dan menjadi amat rugi. Ini mesej kepada Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad, Ustaz ya. Mereka dengar perkara ini, mereka pun dapat peluang. Nabi Muhammad datang Quran, dan mereka diberikan pengampunan, diberikan peluang, adalah untuk mereka tak nak jadi orang yang rugi, diazab. Dan mesej ini sama untuk kita. Itu sebabnya kalau kita kaedah istilahnya triple action, Ustaz ya. Apa berlaku pada Bani Israel, berlaku pada Yahudi pada waktu zaman Nabi itu, pada zaman Nabi, dan juga ia perlu diambil tazkirah untuk kita, bahawa sebenarnya kalaulah bukan kurniaan Allah, kita ni buat silap je, Ustaz ya. Buat silap saja, memang kita ini terus dihukum, diazab oleh Allah. Tapi kerana fadal daripada Allah, kita bersyukur masih lagi kita dapat ikut My Quran Time, dapat lagi kita baca Quran, walaupun dosa kesilapan banyak, dan kita tidak mahu jadi orang yang terus berpaling daripada peluang yang Allah berikan, kasih sayang yang Allah unjurkan kepada kita. Jadi mari sama-sama kita terus teguh berpegang dan selalu memohon keampunan bila kita membaca Al-Quran. Kita sambung lagi selepas ini, apa lagi peringatan daripada Allah dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Nazim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk kita sama-sama melihat kepada ayat 64 hingga ayat yang ke-67, dan sebentar tadi sudah pun dibacakan ayat 65 Ustaz ya. Kita menyambung kepada bagaimana apabila Allah menyatakan pada ayat 64 bagaimana peluang yang Allah berikan. Fadl, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa, peluang keampunan kepada orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad, peluang keampunan kepada kita pada zaman ini apabila kita ada masa-masa kita berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri peluang, fadal daripada Allah, dan Allah dengan kasih sayangnya memberi peluang kepada kita, terus memberikan wahyu, memberi peluang untuk kita memahami Al-Quran. Cuba kita bayangkanlah Ustaz ya, bila kita selama ini, kalau saya lah kan, baca Yasin tu 30-40 tahun tak faham ya, tapi bila dah masuk kepada PKP, bila cuba untuk belajar, oh rupanya ini maksud daripada surah Yasin dan surah-surah yang kita dah belajar pada Quran Time 1.0. Jadi Allah sayang, cara Allah menyusun itu amazing Ustaz ya. Kalau tidak rasanya macam tu jelah kan. Dan itu adalah bagaimana kalau mak yang penyayang pun dia buatlah macam-macam, yang penting anaknya belajar. Contohnya anaknya pandai sembahyang, baca Quran, bagi itu bagi ini, kadang-kadang beri ancaman ke, ataupun kalau baca Quran nanti dapat hadiah, pelbagai perkara. Cara seorang ibu yang penyayang, apatah lagi kalau kita bercakap tentang Allah Maha Penyayang, dengan rahmatnya itu Allah melebarkan kepada seluruh manusia. Inilah Al-Quran. Spirit Al-Quran itulah dengan kasih sayang daripada Ar-Rahman, dan semangat itu juga yang perlu kita sebarkan dalam kehidupan kita. Bila kita bertemu dengan ada orang-orang yang degil dalam hidup kita, jangan kita terus pangkah dia ya, kerana Allah tidak pun membuat begitu ya. Kita ini diberi peluang, itu sebabnya kita masih lagi berada pada hari ini menatap kepada Al-Quran. Pada ayat 65 Allah menyatakan bagaimana Bani Israel ini mereka tahu ya, walaqad alimtumul ladzi na'tadaw, iaitu dan sebenar-benarnya bila Allah menggunakan laqad itu, lam itu dah penekanan Ustaz ya, qad itu penekanan. Jadi memang dah confirm ya, kamu ini mengetahui. Bagaimana perkara ini sebenarnya, kalau anak-anak tadika di kalangan orang Yahudi Ustaz ya, sebenarnya mereka dah tahu dah peristiwa yang dinamakan sebagai hari As-Sabt ya. Sabtu ni ya, Sabtu ni, Sabat ini adalah hari rehat sebenarnya. Maksud asal Sabat ini adalah rehat, iaitu pada hari Sabtu ya. Peristiwa ini orang-orang anak-anak Yahudi Bani Israel mereka tahu bahawa peristiwa di mana nenek moyang mereka hari Sabtu kena rehat. Bila rehat itu Ustaz, dekat laut tu ikan timbul-timbul kan. Hari lain tak berapa timbul sangat. Memanggil kan. Manggil kan, tangkap kan. Tapi tak dapat ditangkap kerana peraturannya ialah mereka kena berehat untuk memfokuskan pada ibadah. Kalau kita ni hari Jumaat lah Ustaz, hari Jumaat, tapi kita tak adalah sampai sepanjang hari Jumaat itu tidak boleh bekerja ataupun mencari nafkah. Jadi mereka peraturannya lebih ketat hari Sabtu. Tapi apakah yang mereka buat? Mereka degil, iaitu dia istilahnya cut the corner. Bahasa banting lah Ustaz ni, bahasa banting. Cut the corner tu maksudnya apa? Ialah dia hari Jumaat tu je letaklah dia punya, ada kata letak jaring dia, ada yang kata buat satu kolam. Air itu dialurkan kepada kolam tersebut, tapi dia tak tangkap. Hari Ahad bila masuk saja 12 PM lah contohnya, 12 malam tu lah dia ambil ikan tersebut ya. Jadi dia kata bahawa saya tak tangkap hari Sabtu, saya tangkap hari Ahad. Kan dia lebih kurang masa zaman sekarang ni, saya sebenarnya saya tak rasuah kan, saya sebenarnya dapat duit daripada dia. Dia yang rasuah. Dia pandai merangka untuk berbuat jenayah di dalam kehidupan. Rupa-rupanya pandai membuat apa istilah penipuan ini Ustaz ya. Ini perangai Bani Israel ya. Jadi jangan kita melakukan perkara sedemikian. Allah menyatakan apa? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, iaitu akhirnya kami katakan pada mereka, jadilah kamu seperti kera-kera yang dibenci, yang hina. Pendapat ulama ada yang kata bahawa kera itu memang mereka ni bertukar fizikal jadi seperti kera Ustaz ya. Ada yang kata bahawa perangai mereka jadi seperti kera, iaitu tak dapat menghargai kepada peraturan. Kera dia nak makan je Ustaz, dapat bunga dia pergi hancurkan, dia dapat
Taurat ya dapat sesuatu yang amat berharga Nabi Musa, mereka hancurkan. Perangai ini adalah seperti qiradatan, seperti kera. Jadi kalau katakan kita ambil dua-dua maksud, tak adalah masalah ustaz ni, tapi nak ceritanya ialah apabila seseorang itu pandai untuk menipu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dia tak pandai pun. Dia seperti kera, dan ini adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 66 adalah satu kesimpulan daripada peristiwa Sabat ini. Mari sama-sama kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, kita nak baca ibu ayah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-66 ayat yang ke-66. Kalau kita perhatikan dekat sini, antara yang perlu kita beri perhatian iaitu nakalal lima, tanwin bertemu dengan lam. Apa dia? Tanwin bertemu dengan lam, dia jadi idgham ma'al gunnah ke bila gunnah? Bila gunnah, tanpa dengung, tak boleh dengung kat situ kan. Nakalal lima dekat situ. Dan juga satu lagi yang perlu kita beri perhatian, huruf wa mau'izatan, huruf dha kat situ. Wa mau'izatan. Cuba wa mau'izatan. Wa mau'izatan. Okey, baik. Kita cuba ayat yang ke-66, kita baca dengan bacaan mujawwad Hijaz, kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-66. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pengajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi peristiwa ini Ustaz ya, Yaumus Sabt ataupun hari Sabt ini, peristiwa ini adalah peristiwa yang Allah nyatakan faja'alnaha nakalal lima baina yadayha wa ma khalfaha. Ia menjadi satu pelajaran. Nakala ini itu pelajaran Ustaz ya. Pelajaran yang benar-benar memberi kesan kepada hati ya, untuk orang yang berada pada waktu itu dan juga orang yang selepas itu ya. Ini bukan nakal dalam bahasa Melayu Ustaz ya. Nanti cakap kamu ni nakal ni. Pelajaran kan. Kata dalam Quran nakal. Dalam Quran nakal ada. Kita mesti jadi nakal ya, kerana ia menjadi pelajaran. Bukan, tak ada kaitan pun ya. Jadi ini adalah perkara pertama ya daripada peristiwa Sabat ini, dan yang keduanya ia adalah sebagai mau'izah, sebagai satu nasihat kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Kalau kita perasan sebenarnya seawal daripada surah Al-Baqarah ini, hudalil muttaqin, hidayah kepada orang yang bertakwa, sudah kita bincang dalam ayat 63. Kalau seseorang itu pegang kuat-kuat pada Al-Quran ya, kalau Bani Israel pada Taurat, dia akan jadi orang yang bertakwa. Jadi peristiwa Sabat ini juga adalah satu nasihat dan pelajaran. Dan ya, pelajaran ini kita belajar apa yang berlaku daripada perkara ini. Kalau Imam Ar-Razi menyatakan mengapa ditukar pada qiradatan, kera, pasal kera ni sifatnya tamak Ustaz. Kalau kita tengok monyet ke apa kan, kita bagi makanan, dia ada makanan lain. Begitu kan. Dia tak pernah cukup ya. Dan yang keduanya, ia tidak berdisiplin. Tidak berdisiplin. Jadi dia tak boleh nak mengawal perasaan ataupun nafsunya. Tak apalah, dia qiradatan kan, dia kera. Tetapi kalau dia jadi pada manusia ya, tak cukup pangkat, dia nak cari pangkat lagi, tak cukup duit, nak cari duit lagi, tak cukup, itu adalah sifat seekor kera yang kita minta Allah jauhkan dalam hidup kita. Jadi itu satu nasihat daripada Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa dia tidak mahu jadi orang yang tamak Ustaz ya. Tidak mahu jadi orang yang bila Allah beri macam-macam hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Ahad,
Sabtu itu juga yang dia nak tengoknya kan. Maksudnya dia nak cuba untuk tipu. Jadi ini kalau kita lihat pada peristiwa Nabi Adam ada syajarah. Ya, banyak-banyak perkara syajarah itu juga yang nak didekatinya. Dalam banyak-banyak hari Sabtu itu juga yang dia nak tipunya. Pelajaran untuk kita, kadang-kadang ada banyak macam benda yang halal Ustaz ya. Perkara yang tak berapa okey itu juga yang dicari, yang kita mohon Allah lindungi kita. Membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini, kita saksikan, iaitu la kuntum minal khasirin. Perkataan yang kita fokuskan adalah al-khasirin, kata akarnya khasira, maksudnya rugi. 65 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Ali Imran, surah Al-Maidah dan surah Al-A'raf, juga dalam surah Al-Asr, ya, di mana Allah menyatakan tentang orang-orang yang rugi. Salah satu ciri orang yang rugi bila tidak menggunakan peluang keampunan, kasih sayang Allah dan terus berpaling dan tidak mahu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah seperti orang-orang yang digelar sebagai kiradatan, ya. Kera dia tak menghargai orang mengampunkannya, orang tak suka ke suka, apa dia kisah. Tetapi kita adalah manusia, kita kisah kepada keampunan dan peluang yang Allah berikan. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منه ما جئنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran panduan penunjuk jalan, sunnah Rasul penerang kegelapan, untuk kita sampai kepada Allah. Bila Al-Quran mekar di hati dan sunnahnya mengawal peribadi. Bila Al-Quran mekar di hati dan sunnahnya mengawal peribadi, pasti hidupkan dirahmati di dunia dan akhirat. Moga-moga Al-Quran senantiasa mekar berbunga segar di hati kita, memandu kehidupan kita, memandu siang malam dalam kehidupan kita, mencapai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan bersama dengan Al-Quran, insya-Allah. Safaz, ya. Moga-moga itu menjadi doa kita sekian hari lah Ustaz, ya. Dan dengan Quran Time ini sebagai salah satu program, kita jadikan ia sebagai amalan. Moga Allah terimalah Ustaz. Amin, amin ya Rabb. Subhanallah. Jadi dalam usaha kita untuk memperdalami untuk mendalami Al-Quran, pastinya kita ada elemen-elemen, iaitu tadabbur, dan juga kita nak membaca Al-Quran dengan baik. Tahsin al-qiraah, kita tahsin al-qiraah,
Sudah pasti kita ada tahsin al-qiraah, kita ada tajwid, kita ada tarannum. Insya-Allah kita nak cuba hari ini iaitu ayat yang ke-64, kita nak melihat apakah pengukuhan dari segi tajwid. Mari kita sama-sama saksikan, iaitu menyempurnakan hukum idgham mithlain saghir pada kalimah lakuntum mina dan juga thumma tawallaitum min ba'di dhalik. Sadaqallahu azim. Baik, jadi kita lihat ayat yang ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, thumma tawallaitum min, kan, iaitulah mim mati bertemu dengan mim. Kalau kita melihat kat sini, idgham mislain saghir, iaitulah hukum ini terjadi apabila huruf mim sakinah, yakni mim mati, bertemu dengan huruf mim dalam dua kalimah. Cara bacaannya ialah dengan memasukkan huruf mim yang pertama ke dalam mim yang kedua beserta dengan dengung sebanyak 2 harakat. Berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat. Jangan 2 rakaat, 2 harakat saja. Mim mati bertemu dengan mim. Kalau nun mati bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah. So jangan tertukar mim mati dengan nun mati. Kalau mim mati bertemu dengan mim, idgham mislain saghir, ataupun ada setengah nama dia ada juga idgham syafawi. Kan boleh, tak ada masalah. Baik, jadi kita cuba bacaan dia dengung 2 harakat. Thumma tawallaitum min 1 2 3. Baik. Lakuntum minal khasirin. Kita cuba contoh ataupun 2 contoh kalimah ini, 2 kalimah ini dengan kita gunakan tarannum nahawan. Boleh? Contoh tajwid pun guna tarannum nahawan. Jangan tak ketahuan sudah ya. Tarannum nahawan kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma tawallaitum min ba'di dhalik. 1 2 3. Bagus, subhanallah. Kalimah yang kedua, lakuntum minal khasirin. 1 2 3. Lakuntum minal khasirin. Bagus, subhanallah. Mim mati bertemu dengan mim. Apa nama dia tadi? Idgham mithlain saghir. Baik. Itu dari segi hukum tajwid. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan kat rumah macam mana, boleh tak tadi? Lakuntum thumma tawallaitum mim. Okey, boleh. Moga-moga juga dapat praktik dekat rumah. Subhanallah. Cuma suara je tak dengar. Kena dengarkan suara, jemput datang. Memang Ustaz kita menjemput, subhanallah, untuk sama-sama ikuti pengajian kita di studio, insya-Allah. Baik, moga-moga satu hari dapat kita jumpa, insya-Allah. Kita nak lihat pula huruf. Huruf yang kita nak jaga pada kali ini iaitulah menjaga sebutan makhraj huruf dad, kan, pada kalimah fadlu dalam ayat yang ke-64, kan. Falaula fadlullah. Cuba. Yang kita nak jaga dekat sini ibu ayah, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, iaitulah huruf dad, antara huruf yang paling mencabar dalam huruf-huruf hijaiyah. Sebab kadang-kadang bila kita baca tu, kita tak kenal pasti sebenarnya dekat mana tempat duduk dia, makhraj dia, kan, tempat keluar dia. Itulah huruf dad dekat mana? Dekat mana? Itu tangan lah, bukan? Contohlah, contoh replika. Ni lidah kita, ni tengah lidah, ni hujung lidah, ni tepi lidah, tepi lidah. Maka huruf dad dia terletak di tepi lidah. Tepi lidah kena dekat mana? Gigi apa? Gigi geraham. Bawa tak? Bawa ada, alhamdulillah. Gigi geraham sama ada sebelah mana? Kanan ataupun kiri, mengikut keselesaan. Tepi lidah kita
kena gigi geraham sebelah kiri atau sebelah kanan. Dha, cuba. Ad. Ad. Rasa tak tepi lidah? Kita tak tahulah ustaz. Takkan saya nak tengok pula tak? Masing-masing kena rasa. Ad. Jadi dalam kalimah falaula fadlullah ini, cabaran dia ialah apa dia? Cabaran dia ialah huruf dad dekat situ dia sukun ataupun mati. Biasanya huruf dad yang sukun ini, mati ni, safazan dia kadang-kadang dia mudah melantun. Dia meletup. Dia tak boleh meletup. Dia kena pegang betul-betul. Jangan falaula fadlu. Falaula fadlu tak nak. Falaula fadlu. Cuba 1 2 3. Falaula fadlu. Pegang dia. Falaula fadlu. Bagus. Jangan fadlu tak nak Ad-dha itu dia tak termasuk dalam huruf qalqalah. Yang 5 tu kan tak termasuk. Sekali lagi. Falaula fadlu. Bagus. Dan cabaran lagi satu ialah apabila kita mematikan huruf dha kita sebut tu, dia boleh terkesan juga kalau kita tak hati-hati huruf fa. Kan? Huruf fa tu dia jadi tebal. Dia terkesan dengan huruf dha. Falaula fadlu jadi fa. Sepatutnya fa. Sebut fa. Fi. Fu. Fad. Fid. Fug. Itu kita matikan huruf dha kan. Dha. Di. Bu. Ad. Id. Ud. Penuh mulut kita bunyi kan. Allah tu kan. Subhanallah Jadi kita cuba sekali lagi. Falaula fadlullah. Cuba. Falaula fadlullah. Subhanallah, terbaik subhanallah. Mari kita cuba hafal pula ayat yang ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan ayat-ayatnya, kalimah-kalimahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم توليتم من بعد ذلك 1 2 3 ثم توليتم من بعد ذلك. Permulaan itu mudah saja, ada 5 kalimah saja. ثم توليتم من بعد ذلك 1 2 3 sekali lagi. ثم توليتم من بعد ذلك 1 2 3 cuba tengok ke depan. Kita cuba 5 kalimah ni 1 2 3 Thumma min ba'di dzalik. Masya-Allah. Subhanallah. Kita pindah sikit. Falaula fadlullahi alaikum 1 2 3 فلولا فضل الله عليكم فلولا فضل الله عليكم coba فلولا فضل الله عليكم ثم sambung yang mana pula ustaz? Yang mula-mula tu. Sekali lagi. Thumma tawallaitum. Sambung. Min ba'di dzalik. Baik, cuba daripada awal. Thumma 1 2 3. Thumma tawallaitum min ba'di dzalik. Falaula. Okey, sekali lagi. Ambil daripada falaula. 1 2 3. Falaula fadlullahi
Subhanallah. Sambung sikit lagi. Wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. 4 kalimah. Wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Cuba 1, 2, 3. Wa Masya Allah. Oh, komplit satu ayat Safan. Alhamdulillah. Jadi, sekejap lagi boleh terus ulang. Begitu juga sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan di rumah. Teruskan ulang. Semak bacaan dengan anak kita ke, suami kita ke, isteri kita ke. Dan insya-Allah boleh dipraktikkan di dalam solat. Insya-Allah ta'ala. Ayat 64, ayat 65 dan berbaki beberapa ayat lagi. Kita nak sambung selepas ini. Kita berehat dahulu seketika. My Quran Time. Quran, solat, infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah pada halaman yang ke-10 dan sudah pun kita menghafaz Ustaz ya sebentar tadi pada ayat yang ke-64 ya, summa tawallaitum mim ba'di dzalik ya. Jadi dah hafal dah, insya-Allah nanti dalam perjalanan balik dan tuan-tuan yang berada di rumah boleh dah sembahyang zuhur ke sembahyang asar nanti bawa dan pastikan di hujung itu khasirin ya, bukannya khasiin. Kalau qiradatan khasiin, kera yang hina, tapi khasirin itu adalah rugi ya, bagi kumpulan yang tidak mengambil manfaat daripada fadal dan juga rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kita ingin meneruskan babak seterusnya ya, peristiwa yang Allah ingatkan kepada Bani Israel dan ianya menjadi salah satu sebab penamaan bagi surah ini ya, iaitu surah Al-Baqarah diambil daripada perkataan Baqarah yang muncul pada ayat 67. Kita baca bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Sila Ustaz. Ustaz Fazrul, subhanallah, ayat yang ke-67 kita nak baca. Seronok tuan-tuan dan puan bayar sekalian, kita dapat cuba menghafal walaupun satu ayat, tapi subhanallah kita dapat mencuba. Rupa-rupanya Allahu Akbar, apa tu, Allah permudahkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr kan. Allah permudahkan, insya-Allah. Yang penting kita jaga niat kita dan kita usaha sungguh-sungguh pada Allah SWT. Ya Allah, izinkan ya Allah nak hafal walaupun satu ayat, walaupun dua ayat. Subhanallah, moga-moga ada bekalan ataupun ada ayat-ayat Allah SWT yang dapat kita hafal di hati kita, dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita, insya-Allah taala. Ayat yang ke-67, mari kita cuba ayat yang ke-67 dengan bacaan murattal lagu Jiharkah. Kita cuba lagu Jiharkah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن
الجاهلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor lembu betina. Mereka bertanya, adakah engkau menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Dia, Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Ini adalah babak seterusnya Ustaz ya. Allah mengingatkan kepada Bani Israel ya, kepada Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita, satu peristiwa apabila Nabi Musa bercakap kepada kaumnya. Ini masa Nabi Musa masih lagi bersama kaumnya. Ada masa nanti kita baca Ustaz ya, dalam Al-Quran ini Nabi Musa barak ya, berpisah daripada kaumnya pasal dah terlampau buat perangai sangat. Tapi ini masih lagi kepada kaumnya. Apakah perkataannya? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu semua. Jadi penggunaan perkataan inna di situ penting kerana orang-orang Bani Israel ini, dia kalau Nabi Musa cakap ni, dia kata betul ke ya, pasal mereka mempersoalkan manusianya Musa ya, padahal sebenarnya Nabi Musa adalah pesuruh Allah. Selama hari ini pun dah bantu mereka, mengeluarkan mereka daripada Firaun, ditindas oleh Firaun. Jadi walaupun dah dibantu, orang yang ada masalah iman ini, dia sukar untuk mentaati kepada ketua ataupun cikgu dia ya. Ini berlaku pada orang-orang munafik, dia nak percaya pada Tuhan tetapi dia tidak mahu mengikut kepada perkataan Nabi, malah dia mempersoalkan betul ke ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan inna ini penekanan bahawa sesungguhnya bukan aku buat-buat, tetapi Allah yang menyuruh kamu semua untuk menyembelih Baqarah. Tidak ada perkataan al Ustaz ya. Baqarah sahaja dalam bentuk nakirah, indefinite dalam bahasa Inggeris, nak menunjukkan mana-mana lembu betina seekor sahaja sembelihlah. Itu mesejnya. Jelas, clear, bahasa Inggerisnya Ustaz ya. Jelas, tetapi apakah yang mereka respon kan? Ini kalau orang degil Ustaz ya, dia sepatutnya dah dapat arahan tu, baca Quran, baca je lah. Tak payah tanya abah nak baca satu rangkap ke, kan? Satu juzuk ke. Itu dah lebih tu kalau katakan satu Quran kan dah susah. Ya, kalau dah jelas, jalan je terus. Maka tanda degil mereka ini dirakamkan dengan perkataan qalu atattakhiduna huzwa. Ya, mereka berkata, adakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Dia punya ceritanya Ustaz ya, ada seorang lelaki kaya yang terbunuh di kalangan Bani Israel. Maka mereka tak tahu siapa pembunuh ini ya. Orang kaya maksudnya nanti mereka kena bayar balik tu mahal kan. Jadi mereka senyap-senyap. Sehingga kan mereka tuduh sampaikan hampir 2 kampung yang berbeza nak berperang. Jadi mereka bertemu dengan Nabi Musa nak menentukan siapa pembunuh sebenarnya. Seperti biasa mereka minta Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT. Dalam degil-degil mereka ni masih lagi nakkan doa ya daripada orang soleh. Itu pelajaran yang kita masih boleh ambil. Baik. Tetapi bila dah diminta pada Nabi Musa berdoa pada Allah, Allah kata sila sembelih seekor lembu betina. Yang ini mereka kata, kau ni buat lawak ya. Kau buat lawak. Dan perkataan mereka mempersoalkan Nabi Musa ini sebenarnya adalah sebagai satu kedegilan pada mereka. Mula-mula mereka ada masalah, minta Nabi Musa doa, dah dapat jawapan, mereka kata Nabi Musa pula yang buat lawak. Padahal mereka dah tahu dah Nabi Musa tak ada buat lawak pada bab-bab agama. Bab agama ya, Nabi Muhammad dia adalah buat lawak Ustaz kan, tapi bab-bab agama tak boleh kita buat lawak. Disebabkan apa? Bila kita buat lawak kepada hal-hal agama ya, ia akan menyebabkan makin lama makin rendah iman kita. Itu sebabnya dalam cara orang-orang kafir Ustaz ya, orang-orang bukan Islam nak menyerang Islam, kan dulu ada satanic verses ya, dia buat lawak ataupun mempermain-mainkan kepada ayat-ayat Quran. Kemudian ada kartun yang dekat Denmark itu semuanya adalah lawak-lawak yang dia buat ataupun mempermain-mainkan agama Islam. Satu ialah untuk menguji kepada orang Islam. Jadi bagaimana kita nak respon? Kita belajar daripada Nabi Musa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Bila orang tuduh kita buat lawak, main-main dan sebagainya, terus sahaja berlindung kepada Allah. Jangan respon sangat pada orang tu. Terus saja a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah daripada menjadi orang yang jahil. Orang jahil ni bukan maksud orang tak pergi buat master PhD Ustaz.
Jahil yang dimaksudkan sini adalah orang yang tidak dapat mengawal emosi dia. Dia ada ilmu tetapi dia tak boleh mengawal emosinya untuk melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu taala. Dia lebih kurang yang contoh selalu saya bawa ialah dekat jam ya, ada emergency lane. Tahu dah tak boleh lalu, tapi dia tak boleh kawal perasaan. Ini saya nak laju ni. Saya kereta mahal beli, sewa 3,000 sebulan, bukan setahun, sebulan. Jadi dia nak pecut juga kerana tak dapat kawal perasaan itu. Walaupun ada PhD, orang ini digelar sebagai jahil, ya. Dan itu sebabnya Abu Hakam, asalnya nama dia bapa saudara Nabi itu, digelar sebagai Abu Jahal kerana tak dapat kawal perasaan, ya, untuk mengikut peraturan walaupun dia adalah orang yang bijak. Jadi ini adalah pelajaran besar kepada kita bahawa sebenarnya jangan mempersendakan agama dan kita kena berlindung daripada bercakap perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah kita sentiasa berwaspada dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala agar ianya tidak dipermainkan ataupun kita cuba untuk manipulasi sehingga ianya nampak okey tetapi sebenarnya sedang melanggar perintah Allah seperti peristiwa Sabat. Yang seterusnya pada ayat 66, bertaubat dan tidak mengulangi kesilapan yang lalu. Ini yang kita belajar daripada ayat 66 di mana Bani Israel diberikan peluang untuk bertaubat tetapi jangan sampai ianya berulang tanpa kita kembali bertaubat. Yang ketiga, memenuhi setiap perintah Allah dengan bersungguh-sungguh seperti mana dalam ayat 67. Jangan kita banyak songel, istilahnya Ustaznya, banyak tanya pasal nak mengelat dan mengelak, tetapi tanyalah untuk kita lebih jelas dan teruskan amal kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa Allah pimpin kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami ya Rahman. Ampunilah dosa ibu ayah mertua kami ya Rahim. Ampunilah dosa muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, dosa kami banyak ya Allah, amalan kami pula sedikit ya Allah. Maka terimalah taubat kami ya Allah atas segala dosa maksiat kami ya Rahman. Sungguhnya kami ini manusia lemah ya Allah, tidak terlepas daripada melakukan kesalahan kesilapan dalam kehidupan kami ya Allah. Maka ya Allah kami memohon kepadamu agar dikurniakan kepada kami petunjuk dan hidayah daripadamu ya Allah, memandu kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan, merahmati doa kita pada hari ini. Inilah yang kita harapkan, agar Allah jadikan kita jauh daripada orang yang jahil. Bila kita lawan pada jahil, orang yang berakal, dinyatakan oleh Imam Sa'di, orang yang berakal itu dia akan terus bersyukur dan ia akan sebarkan rahmat, bukannya mengejek ataupun menghukum seseorang yang mungkin kurang daripada apa yang beliau ada. Mungkin kurang ilmu, mungkin kurang, tapi kita tidak akan mengejek dan juga kita tidak akan menghukumnya. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform di mana kita menyumbang dan kita ingin membina masyarakat yang tidak jahil dalam istilah kefahaman ayat 67, bukan sekadar pandai di peringkat universiti, peringkat sekolah, tetapi ianya terjaga dalam emosi untuk mengikut peraturan Allah menuju syurga yang kita idamkan, insya-Allah. Kita bertemu lagi insya-Allah dalam episod akan datang untuk menyambung beberapa ayat blok yang ketiga, halaman yang ke-10 dalam My Quran Time, Quran, salat, dan teruskan kita membantu orang, infak, membantu menuju Allah Subhanahu Wa Taala. آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا هجتين